إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته الكرام وخصوصا لكل حاجاتنا وأنت أعلم بحاجاتنا يا أرحم الراحمين يا مجيب السائلين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Pertama sekali, marilah sama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpahan taufik dan hidayahnya dapat kita berada di rumah Allah Taala pada pagi ini. Kan? Walaupun setengah orang kata darurat, tapi yang lebih darurat tu yang tak datang sembahyang jemaah. Kan? Darurat ke tak darurat ke dia tak datang. Kan? Sekarang ni ada alasan lah, darurat ustaz tak boleh datang masjid ni. Okay. Masa tak darurat pun tak datang. Rupanya bukan dia yang darurat sebenarnya. Kan? Okay. Jadi itu bahaya. Takut kita nanti akhirat kita yang darurat. Dunia ni darurat ni tak ada masalah, kan? Takut darurat akhirat, kan? Pahala amalan tak cukup, dosa tak terampun, kan? Dengan bawa bekal maksiat yang banyak, masya-Allah, kan? Jadi kita yang darurat nanti tu, kan? Jadi kita syukur pada Allah Taala kerana Allah lah yang memberikan hidayah, memberikan taufik kepada kita dapat kita terus untuk melakukan kebaikan. Bukan sebab kita ni baik sangat, kan? Ataupun kita ni sihat sangat boleh datang masjid, kan? Semua tu dengan izin Allah Ta'ala, kan? Kita dapat bangun awal pagi, masya-Allah, tabarakallah, syukur, alhamdulillah. Ada orang bangun awal pagi juga tapi dia pergi jogging, kan? Dia dapat kelebihan dunia tapi tak dapat kelebihan akhirat. Bangun awal pagi saja, sesiapa pun, tak kiralah dia muslim ke, dia tak muslim ke, dia bangun awal pagi dia akan dapat kelebihan bangun awal pagi. Apa dia? Nikmat kesihatan. Jadi orang muslim pun dapat, orang yang bukan muslim pun dia dapat, sebab dia amal satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu bangun awal pagi. Dah bangun awal pagi pula mandi pagi. Weh, sejuk Ustaz, kan? Nak bola lepas hujan ni. Rugilah orang tak mandi. Sebab mandi awal pagi itu sunnah. Siapa belum mandi, balik dulu mandi. Kan? Tu kan datang balik.
kan, menyesal pula tak mandi tadi kan. Memanglah tak apalah, benda dah lepas, pagi esok lah pula kan. Nak repeat tak boleh dah. Hidup kita ni dia sekarang aja kan. Masa yang dah lepas tu bukan hidup lagi dah. Masa yang akan datang pun belum tentu hidup. Kadang kita ni panjang sangat fikir kan. Orang lain yang kena Covid, kita pula yang risau kan. Orang tu dah merah dah, sini dah merah dah, risau pula kita ni. Apa pula nak risau? Sekarang ni kita hijau kan. Yang orang lain Covid, yang kita jadi sakit darah tinggi, kenapa? Dia mikirkan orang yang sakit tu dia sakit. Jadi kan, bila Allah Ta'ala dah beri peluang pagi ni kita sihat, kita syukur, dan tanda kita syukur, jagalah kesihatan tu, kekalkan kesihatan, jaga kesihatan. Pasal kan life kita tu sekarang, kehidupan kita tu sekarang. Ini kadang kita panjang fikir ni kan. Esok pagi ni macam mana ni kan? Apa pula esok pagi, malam karang pun kita belum tentu lagi kan. Sesusah fikir esok pagi kan. Esok pagi ni saya nak pergi sini, payah ni. Apa pula payah? Doalah, minta pada Allah, ya Allah permudahkanlah urusan aku. Rabbi yassir wala tu'assir ya karim. Ya Allah permudahkanlah, janganlah kau susahkan ya Allah. Allah Ta'ala bagilah susah, senang. Allah Ta'ala bagi mudah kan. Kita kalau kita memikirkan pakai akal gitu yang singkat ni, memang semua urusan dunia ni jadi susah kan. Sedangkan yang nak mempermudahkan tu Allah kan. Yang nak bagi susah pun Allah. Tapi kalau mulut kita asyik cakap susah, Allah Ta'ala bagilah susah tu. Betul Cuba kita cakap senang, kita cakap sihat. Ya Allah pagi ni aku sihat ya Allah, pagi ni aku lapang ya Allah, pagi ni aku ni dermawan ya Allah. Itu sebut yang positif, yang baik. Jadi bila kita selalu sebut yang baik-baik kan, sebut benda-benda yang positif untuk diri kita, dia adalah satu doa kan. Dan bila dia jadi satu doa, makna itulah sebenarnya yang kita minta. Bila kita sebut yang negatif, kita sebut yang tak baik kan, kita sebut benda yang buruk, sebenarnya kita minta Allah Ta'ala beri kita keburukan itu kan. Itu aku ni dah 60 dah, belajar macam mana pun tak pandai-pandai. Memang Allah Ta'ala beri tak pandai. Cuba kita cakap boleh insyaAllah kan, 60 baru nak baca Iqra' 1 boleh insyaAllah. Bila sebut boleh Allah Ta'ala beri boleh. Sebab orang putih cakap kan, your feel is your prayers. Apa yang kita fikir, apa yang kita sangka itu adalah doa. Tapi Nabi sebut lain. Nabi sebut dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi, aku ikut apa yang disangkakan oleh hamba-ku, kata Allah. Jadi samalah. Tapi bukan makna orang putih itu ikut dah kan. Cumanya kalau kita percaya cakap orang putih itu, Allah Ta'ala pun ada cakap yang lebih sepatutnya kita percaya. Allah Ta'ala kata apa? Ana, kata Allah, aku inda dhanni abdi, ikut apa yang disangkakan oleh hamba-ku. Kalau kita sangka kehidupan kita ni susah, payah, hai Covid tak boleh pergi kerja, manalah nak cari duit ni, payah nak cari makan ni, payahlah. Sebab kita yang minta daripada minda kita tu satu perkara yang payah. Tak? Jadi kita relax aja, sangka baik dengan Allah. Ya Allah, Allah Ta'ala ni Tuhan yang maha beri rezeki, ya Allah kan. Semua manusia ni Allah Ta'ala sudah jamin rezekinya, ya Allah kan. Mudah rezeki aku ni, insyaAllah hari ni ada rezeki, insyaAllah ada rezeki. Kau japkan ada orang telefon, Cik Mat tolong hantar KLIA, settle. Mana kita tahu? Kita cari customer tak datang. Tapi bila kita minta dengan Allah kan, tak payah cari customer tu datang kan. Jadi tu. Tapi mula-mula sekali sebelum kita usaha, kita doa dulu dengan Allah. Kadang-kadang kita ni dah ponek usaha baru doa. Tu yang salah.
Pagi, bangun awal pagi, belum kerja lagi, ya Allah, mudahkanlah urusan aku, ya Allah. Ya Allah, Kau ni Tuhan yang maha memberi rezeki. Aku yakin rezeki aku banyak hari ni, ya Allah. Sebutlah macam tu, baru pergi keluar kerja, baru dapat rezeki, kan? Ini dah termonong, tunggu customer tak sampai-sampai, Allah, payah pula, kan? Tak ada rezeki aku ini. Memang tak ada, kan? Kadang-kadang ada customer ramai, tapi dia bawa doket-doket, Cik Man. Semar Selatan, Penjara Senawang, Semar Selatan, Semenjaya. Ada orang customer seorang je. Mana hantar Ipoh je. Sekali je cover dengan 10 orang tadi. Hari tu seorang customer dia, tapi hantar ke Ipoh. Campur-campur hasil dapatan itu sama. Kita yang jadi memayah-mayahkan. Itu sebab kita kena syukur kepada Allah, kan? Syukur orang Selangor tak boleh keluar, kan? Kita boleh keluar lagi, boleh kuliah, ikut SOP, kan? Masih boleh kuliah, masih lebih kesempatan. Syukurlah, kan? Syukur, ya Allah, seronok pagi ni, ya Allah, kan? Dapat sembahyang jemaah, dapat lagi hadir ke rumah Allah, ada lagi program bagi kuliah, tempat lain dah cancel lah, kan? Okay? Sebenarnya ceramah Maulid Rasul pun semua dah cancel area Semar Selatan ni. Jadi masih ada peluang dekat daerah-daerah yang lain. Macam itulah ibaratnya, kan? Jangan kata Allah cancel semua, kan? Ambangan cancel, Senawang cancel, sana cancel, sini cancel, kan? Sebenarnya Allah Ta'ala nak beri ceramah tempat lain. Pergi ke Jompol lah, kan? Pergi ke Gomeh ke, kan? Pergi ke Johor Bahru ke, itu. Ini bila tak bersyukur, habis, kan? Macamlah ceramah tu pendapatan dia, kan? Itu kadang-kadang bukan apa, bukan tak tahu bersyukur ni, kadang-kadang terlupa nak bersyukur. bukan dia tak tahu, kan? Kadang-kadang terlepeh pandang dia, terlupa. Biasanya kita macam itulah, kan? Bila dapat nikmat besar baru syukur, bila dapat nikmat kecil tak syukur. Jadi kalau nikmat yang kecil Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita tak syukur, macam mana Allah Ta'ala nak bagi nikmat yang lebih besar? Itu sebab Allah Ta'ala tangguhkan nikmat yang besar tu pasal kita ni belum pandai lagi jadi hamba Allah Ta'ala yang bersyukur. Jadi kita syukur dengan nikmat yang sedikit. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi nikmat yang lebih besar, kan? La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah Ta'ala tambah lagi, kan? Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita kufur, Allah Ta'ala akan bagi azab. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pagi ni kita tengoklah satu dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan kehidupan kita. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-'atash fawajada bi'ran fanazala fiha fashariba ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسق الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وإن لنا في هذه البهائم لأجرا فقال في كل كبد رطبة أجر. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, satu ketika ada seorang lelaki sedang berjalan melalui sebuah jalan, lalu dia berasa sangat kehausan. Kebetulan dia menemui sebuah perigi lalu dia turun ke dalam perigi itu untuk minum. Setelah keluar dari perigi, dia melihat seekor anjing menjulurkan lidahnya menjilat-jilat tanah kerana kehausan.
Orang itu berkata dalam hatinya, alangkah hausnya anjing itu, seperti yang aku alami. Lalu dia turun kembali ke dalam perigi. Kemudian dia mencedok air dengan kasutnya, dibawanya ke atas dan diberikan kepada anjing itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada orang itu dan diampuni dosanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, dapat pahalakah kami apabila menyayangi haiwan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyayangi setiap makhluk yang hidup adalah berpahala. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Taala sekalian, pagi ini kita nak tengok satu hadis ni, dia sangat simple, tapi hadis ni adalah hadis yang sahih, hadis yang benar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama disebut di sini satu kisah bagaimana seorang lelaki memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan. Jadi ni, kenapa dia jadi macam ni? Sebab Allah Ta'ala pinjamkan kepada hati orang ini satu sifat yang namanya rahmah. Rahmah tu maksudnya ialah sifat kasih sayang. Bahkan Nabi SAW sendiri pun diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan engkau ya Muhammad illa rahmatan, kecuali membawa rahmat lil alamin, kepada seluruh alam. Jadi pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri ni dia memiliki sifat rahmah, sifat kasih sayang. Bahkan kasih sayang yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meliputi rahmah, meliputi kasih sayangnya, meliputi barakahnya kepada lil alamin, kepada seluruh alam. Maksudnya termasuklah manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala atas muka dunia ni, kan? Jadi semua itu mendapat rahmat daripada Allah dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu sendiri datang tu dah bawa rahmat. Bukan hanya sekadar dengan kata-kata Nabi akan memberi rahmat kepada manusia, termasuklah perbuatan Nabi, termasuklah doa Nabi, apa saja yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyebarkan rahmah, kan? Akan melahirkan rasa kasih dan sayang. Dan begitulah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan sifat rahmat ini kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu. Jadi macam mana Nabi, macam itulah juga kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih sayangnya itu meliputi semua, maka kita juga kena bersifat dengan sifat yang demikian. Orang ni baik pasal apa? Kerana dia ikut Nabi. Kita ni kalau nak jadi baik, ikut Nabi, jadi baik. Kalau ikut selain daripada Nabi, tak boleh jadi baik. Kita tengok orang lain baik. Sebab apa kita tengok orang tu baik? Sebab orang itu ikut cara Nabi. Maka kita lihat kebaikan pada diri orang itu. Bukan sebab dia baik. Kita ni baik pasal apa? Pasal kita mengaji Quran, kita mengaji hadis, kita tahu akhlak, kita tahu kepribadian Nabi, maka kita ikut, kita tiru. Walaupun kita tak boleh ikut 100%, kita tak boleh tiru, kan? Tapi memang kita kena tiru. Kat sekolah tak boleh niru ni. Kat sekolah meniru kantoi lah, kan? Sebenarnya kalau nak berjaya, kena tiru orang yang berjaya. Kalau nak jadi soleh, kena tiru orang-orang yang soleh. Kalau nak masuk syurga, kena tiru akhlak dan peribadi ahli syurga. Tiru, kan? Tengok ustaz tu baik, tu kan? Pergi tanya dia, ustaz, apa amalan ustaz? Kan? Tengok, oh ustaz ni sembahyang duha tak tinggal, ustaz ni sembahyang tahajud tak tinggal. Contoh, kita nak jadi baik, kita ni tak berapa baik sangat, nak jadi baik, kita tengoklah apa amalan orang baik, kita tiru, kan?
Oh, dia pagi ni sembahyang jemaah, aku pun sembahyang jemaah lah, tiru. Oh, lepas dia apa ni, dia baca zikir al-maksurat, tiru. Kan, oh waktu ni dia sembahyang duha, tiru. Tiru amalan orang yang baik-baik. Kan disebut dalam apa ni, surah Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus tu? Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang yang engkau telah beri nikmat. Siapa dia? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Jadi tirulah 4 kumpulan ni. Tiru Nabi, minan nabiyyin, as-siddiqin, tiru para sahabat ahli syurga, kan? Asy-syuhada, tiru para syuhada, para alim ulama yang berjuang fi sabilillah. As-salihin, tiru orang-orang soleh, para aulia, kan? Tiru. Barulah kita masuk dalam kategori orang yang akan dapat siratal mustaqim. Macam kita sebut tadi, kalau tak boleh tiru 100%, mungkin sebab kelemahan kita, kurang kemampuan kita tirulah sekadar yang kita mampu. Itu kan, kita tiru. Jadi orang ini dia tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan? Itu sebab disebut dalam hadis Nabi SAW yang lain, kan, tentang sifat rahmat ini, tentang sifat kasih sayang ini, kan, bahawa Nabi SAW sebut, kan, sesungguhnya, kan, Allah Ta'ala ni beri pinjam kepada kita ni sifat rahmat, sifat kasih sayang, kecuali orang yang ada sifat benci dalam hati dia. Sebab orang yang sifat pengasih penyayang ni, kan, dia tak boleh ada sifat benci. Sebab benda baik dengan benda buruk ni dia tak boleh duduk dalam satu tempat. Cawan, kita letak air mineral ni, lepas tu kan kita letak air longkang, dia jadi air mineral ke air longkang? Dia jadi air longkang lah, walaupun dalam tadi ada mineral. Macam tu. Kalau dalam hati kita ni ada kebaikan, tapi dalam waktu yang sama ada kejahatan. Kita kata kita ada sifat penyayang, tapi dalam hati kita ada juga sifat pembenci. Dia takkan jadi yang baik. Bila bercampur benda yang baik dengan buruk, maka dia akan jadi buruk lah. Tersebab kita ni kalau nak jadi baik, kena buang sifat-sifat yang buruk, kena buang sifat-sifat yang jahat, baru yang baik tu boleh masuk, dia boleh duduk dalam hati kita. Di situ. Jadi kalaulah dengan haiwan, dengan binatang pun kita melakukan sesuatu kebaikan, Allah Ta'ala beri ganjaran yang hebat, maka apatah lagi kalau kita melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Haiwan ni dia tak ada agama, dia tak kait dengan agama. Yang ada kait dengan agama ni kepercayaan ni manusia. Kerana ada orang mukmin, ada orang yang tak mukmin, ada yang muslim, ada yang non muslim, tapi dia adalah manusia. Haiwan yang tak ada agama pun kalau kita buat baik dapat pahala. Haiwan yang tak ada akidah pun, yang tidak ada akal pun, kalau kita buat baik kepada dia, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Apatah lagi kalau kita berbuat baik dengan sesama manusia. Jangan kira dia muslim ke non muslim, dia kafir tu, pedulilah, kan? Sebab Nabi SAW, kan, ketika mana dia pergi berhijrah daripada Makkah ke Madinah, sahabat-sahabat pergi membuka kota-kota di luar daripada Makkah dan Madinah, kan, tidak pernah berlaku, kan, arahan daripada Nabi supaya membunuh semua orang. Tak ada. Sebab apa? Kan Nabi ni sifat pengasih dan penyayang. Kecuali orang yang menentang, orang yang sifatnya harbi, kan, mengisytiharkan perang, barulah dia diperangi oleh Nabi SAW. Itu.
Kan? Kenapa? Kerana sifat pengasih dan penyayang Nabi. Kan? Begitu juga ketika Nabi menjalankan kerja dakwah. Ada ketika Nabi SAW dibaling dengan batu, dihejik, dihina, dihempap kepalanya dengan perut unta ketika dia sedang sujud di hadapan Kaabah. Tak pernah sikit pun Nabi simpan dendam. Kan? Ataupun Nabi nak balas perbuatan itu bila Nabi berkuasa, tak ada. Kan? Aku jadi Perdana Menteri Madinah, so aku siap. Kan? Tak ada. Nabi buat perjanjian, Nabi jaga orang Muslim, Nabi jaga yang non-Muslim, bahkan orang Yahudi yang memusuhi Nabi pun Nabi jaga ketika mana Nabi berada di Madinah. Kan? Ini tuan-tuan, kerana apa? Sifat kasih dan sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni baik tuan-tuan. Kita umat Nabi Muhammad SAW, kita pun kena tiru kebaikan Nabi, kena jadi baik macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah membalas kejahatan, keburukan yang dilakukan oleh orang kepada baginda. Bahkan kalau kita tengok ada satu orang sahabat ahli syurga, kan? Macam tu juga, kan? Bila orang cek tengok dia amalan biasa, ya amalan dia, kan? Sampaikan Amru al-As yang pergi cek dia tu, tanya, apa amalan kau ni sampai Nabi jamin kau syurga, kan? Sedangkan dia duduk kat rumah kawan tu, tengok tak ada apa-apa pun, amalan biasa je, kan? Dan bila dia tanya apa amalan kamu, orang tu jawab, seperti mana yang kau lihat itulah amalan aku. Tapi kata dia, sebelum aku tidur, kan, aku akan memaafkan semua orang, kan, dan aku tidak ada sedikit pun dendam di antara satu dengan yang lain. Akhirnya Abdullah bin Amr al-As kata, memang patutlah kau ni jadi ahli syurga. Itulah satu amalan yang paling susah aku nak buat. Bukan senang tuan-tuan, nak cakap minta maaf tu senang, kan? Nak memaafkan orang lain tu bunyinya macam senang. Tapi belum tentu, kan? Okey, kali ni aku maafkan kau, tapi lepas ni kau jangan pijak di rumah aku. Macam mana pula tu, kan? Kata maaf, kan? Okey. Saya dah maafkan dah, Ustaz, dah lama dah, alhamdulillah tadi, kan? Tapi Ustaz jangan sebutlah nama dia depan saya lagi, menyampah saya tadi. Tadi kata dah maaf dah, kan? Mana ada orang maaf itu? Orang maaf ni dia boleh jumpa orang tu, boleh senyum, boleh peluk, boleh, kan, makan sekali, itu baru tanda maaf. Tak ada apa-apa, kosong. Jadi ni tuan-tuan, kita nak masuk syurga, konolah tiru amalan ahli syurga. Jadi, kan, ini tak nak masuk syurga, kau PL kita, ya mana boleh, kan? Okey. Jadi itu. Jadi berbuat baik kepada sesama makhluk dituntut sama ada kepada manusia ataupun binatang. Memberi makan atau minum kepada binatang, amal soleh yang mendapat ganjaran pahala. Ini tuan, Jadi kadang-kadang saya tengok, Masya Allah, Tabarakallah, ada orang-orang baik ni, kan? Kadang-kadang anjing-anjing liar ni pun dia beri makan. Sebab kalau anjing liar ni, yalah, kalau kita biarkan tak diberi makan, dia sesepah sampah sarap depan mata kita ni, ataupun dia mengganggu, dia lapar. Pengalaman saya nak bersikal ni tuan-tuan, Masya Allah, Tabarakallah, memang tu binatang yang biasa jumpa ni anjing lah, tu tak ada pilihan lah. Memang kalau nak kayu bersikal, tak nak jumpa anjing, kayu bersikal rumah. Boleh yang tak boleh bergorak tu, kayu situ, tu confirm tak jumpa anjing. Habis-habis pun orang rumah yang menyalak sana pun, dah lah tu, saudara, kan? Itu ya, habis-habis pun, kan? Tapi kalau berkayuh luar ni, potensi jumpa anjing tu tinggi, kan? Saya pernah naik di Kemensah, anjing tu ikut daripada bawah tu sampai puncak, kan? Kenapa? Kerana ada orang yang baik, dia beri makan anjing tu, kerana boleh nasi lomak, kan? Dia pun buka. Jadi anjing ni rupanya bila dia konyang,
Dia tak adalah mengajar kita, dia tak adalah menyalak ni. Maknanya kalau kita lalu dia menyalak-nyalak tu, maknanya dia lapar tu. Kan? Bagi makan. Elok ya. Semalam saya pergi dekat kampung orang asli di Bukit Kepung, Pasir Panjang. Kan? Naik bukit Dragon Back tu. Ada 5 bukit. Aku turun, naik turun. Anjing tu follow daripada bawah. Mula-mula sampai tu, Masya Allah, Tabarakallah, 8 ekor. Saya pergi berompek, ni elok ni, 2 ekor seorang ni kan? Memang tak dapat lari ni kan? Tapi tu rupanya anjing tu dia nyalak ni, rupanya dia menyambut tetamu. Dia ring je gitu. Mana kita kayuh tu kan? Kayuh naik bukit mana boleh laju, tu bukit laju lah kan? Dia perlahan, dia follow ikut ya. Saya kata anjing ni baik sebenarnya kan? Bila cukup makan dia kan? Ni kan? Jadi berilah apa-apa yang patut kan? Jadi dalam hadis ni cerita anjing lah kan? Tapi tak semestinya anjing kan? Kucing ke, ada orang tu beri burung makan kan? Burung tu tak tahu daripada mana-mana dah kan? Dia bolikan apa nama itu, dia beri makan kan? Kalau boleh kat padang lah, jangan tengah jalan kan? Kereta nak lalu kan? Cari padang ke tempat lapang kan? Ini kan dia lempar depan rumah orang, rumah dia bersih pun tak kono juga tu. Dia baik bagi burung makan kan? Tapi depan rumah orang kan? Tak edit tu kan? Kalau nak saya sepah biar rumah kita kan? Betul kita sapu lah. Okey, buat baik kepada haiwan binatang, okey? Sama ada memberi makan ke kan? Memberi perlindungan dan sebagainya kan? Apa kelebihannya kita sebut tadi? Allah Ta'ala berterima kasih kepada orang itu, Masya Allah maksudnya Allah Ta'ala gaurakkan hati kita tu untuk menjadi penyampai rezeki kepada haiwan tadi. Itu sebab tuan-tuan, sebab sebut awal tadi, kadang-kadang rezeki kita ni kan, kadang-kadang kita tak perlu cari kan? Kalau dia kan buat amalan-amalan yang baik, sebenarnya kita sudah menjemput rezeki itu datang. Rezeki ni kalau dicari lari susah. Tu sebab orang penat bekerja pagi sampai malam. Buat apa? Cari rezeki. Cari tak jumpa lah. Tu kadang-kadang sibuknya dia mencari rezeki sampai dia lupa hak dia dengan Tuhan. Jadi bila kita sempitkan masa kita dengan Allah, Allah Ta'ala sempitkan rezeki kita. Kita bekerja kadang sembahyang jemaah tak sempit, kadang-kadang rezeki kita kurang itu sedekah tidak. Itu sebab antara amalan yang baik di awal pagi untuk membuka pintu rezeki, untuk menjemput rezeki itu datang kepada kita, sebelum Allah Ta'ala bagi duit, kita kena keluar duit dulu. Jangan dah ada duit baru nak masuk duit dalam tabung. Duit yang ada tu sedekah, supaya Allah Ta'ala buka pintu rezeki, supaya rezeki itu datang kepada kita, bukan kita yang pergi cari rezeki. Bila kita cari rezeki itu yang penat pagi sampai malam, tak cukup ustaz, ini Masya Allah. Kadang kita dengar pun kesian. Cuba jaga waktu kita tu kan? Sibuk macam mana pun kita jaga sembahyang jemaah, jaga zikir kita, jaga Quran kita. Mana sampai ustaz kan lepas sembahyang subuh kan kadang doa nak kerja, nak pergi kerja. Tuan-tuan, masa ni Allah, makhluk Allah yang kontrol. Rezeki Allah yang kontrol. Kalau kita singkatkan masa kita dengan Allah Ta'ala sempitkan masa kita. Kerja lah 28 jam pun tak cukup. Tapi ada orang dia kerja sikit, dia kerja dia ringan kan? Dia kerja dia mudah. Kerja susah tapi jadi mudah. Sebab apa? Sebab bila dia lapangkan masa dengan Allah, Allah Ta'ala lapangkan masa dia seluas-luasnya. Macam-macam kerja dia boleh buat. Ini satu yang kadang-kadang kita percaya tapi tak. Kita tahu rezeki daripada Allah, tapi kita tak pernah pun bagi hak Allah Ta'ala. Kadang sembahyang jemaah
Cuba peruntukkan masa semayang jamaah, sompekkan masa kita dengan zikir, sompekkan masa kita dengan doa, sompekkan dengan sedekah awal pagi. Tuan-tuan, ada dua malaikat awal pagi ni dia turun. Satu malaikat dia akan cari orang yang suka menderma, suka bersedekah, ataupun istilah kita sebut sedekah subuh, sedekah di awal pagi. Malaikat ni doa minta pada Allah, ya Allah, gantikan balik apa yang telah diinfakkan oleh orang ini, kan, dengan gantian yang sama ataupun gantian yang lebih besar daripada itu. Siapa doa? Malaikat doa. Walaupun singgit, tuan-tuan, pun dapat doa malaikat. Malaikat doa apa? Ganti balik ya Allah singgit tadi ni yang dia sedekah ni, kan, yang sama ataupun yang lebih besar. Tapi syaratnya kena sedekah dulu. Bukan dah ada duit pun nak sedekah, kan? Yang dah dapat duit nak sedekah tu kira lain pula. Itu lain. Itu kira-kira alhamdulillah hari ni dapat 300, ambil 10%, sedekah pula RM30. Okey, fine. Tapi RM3 dulu yang pagi. Sebelum dapat 300 tu, RM3 dulu. Kalau RM5 hari tu, 500 lah. Yo Ustaz tu dah, tu tak jamin lah, tu bukan kerja saya. Kang, saya dah bori dah pagi tadi RM5, Ustaz khabar 500, tak ada pun, tak ada. Payah pula nak jawab betul kan? Tuan-tuan, istilah yang mudah, kita buat kerja kita sebagai hamba Allah, Allah Ta'ala buat kerja dia sebagai tu Tuhan. Jangan kita memikirkan kerja Tuhan, apa Allah Ta'ala nak beri, apa Allah Ta'ala nak beri, apa Allah Ta'ala nak beri. Itu kerja dia. Kerja kita jaga tahajud, bangun awal pagi tadi, semayang sunat tahajud, kemudian semayang berjemaah, kita sedekah lan tabung lah, surau tak siapnya sedekah, kan? Kita zikir, jangan tak sampai zikir. Pengalaman saya, tuan-tuan, ada satu hari Jumaat duduk pondok Darul Bidat, kerana ada dua orang ustaz tu. Biasanya memang pagi Jumaat ni saya lah yang jadi imam semayang sajadah dengan baca surah Insan. Hari tu saya kata nak copek sampai sekolah ni pukul 7, kan? Biasa tu semayang biasa, kemudian lepas semayang ada zikir al-ma'thurat, habis selesai, kan, baru pergi sekolah. Lebih kurang 7.10 sampai. Saya kata hari tu nak copek. Jadi saya suruh ustaz tu, kau jadi imam hari ni. Apa tujuan dia? Bila dia jadi imam, kan bila dia beri salam kan kita belah. Kalau dia jadi imam tak boleh, kan? Kalau imam kau nak selesai sampai habis, zikir apa semua. Dia jadi imam, beri salam, kita pun cabut lah, kawan-kawan nak copek pergi sekolah. Sampai-sampai balik rumah, kan? Balik rumah lah, baju belum gosok, sakit lah perut, kan? Cari stokin tak jumpa. Sudah 7.30 sampai sekolah. Allah Ta'ala, kan, masa yang sepatutnya panjang tadi tu, kan, Allah Ta'ala sempitkan masa kita sampai kita kelewatan. Punca kenapa? Kerana kita meninggalkan satu amalan yang biasa kita dengan Allah, sembahyang jemaah, zikir, doa, kita tinggal. Itu pengajaran untuk saya lah. Saya muhasabah balik, saya kata patutlah kita dah luakkan masa kita dengan Allah, kan? Kita dah sempitkan, dah sikitkan masa kita dengan Allah. Allah telah sempitkan masa kita. Tuan-tuan, bila pagi ni kita tak sempat, sepanjang hari semua benda tak sampai. Pernah jadi itu? Yang ni tak kono, yang ni tak kono, yang ni tak selesai, ada lah tambah lagi, kojo lagi, pening kepala, ini tak siap, ini tak siap. Kadang bila tak siap tu, zuhur pun lambat. Bila zuhur lambat, tak jemaah lah. Pasal banyak kerja tadi, nampak? Allah Ta'ala ni bila dia tak suka kita, menyebabkan dia busy kan kita dengan dunia, dia tak nak kita berada dengan dia. Itu yang jadi susah. Jadi kita nak kita bersama dengan Allah, dekat dengan Allah, banyak masa kita dengan Allah,
Allah Ta'ala lapangkan masa kita untuk dunia, lapangkan rezeki kita di dunia, sebab kita melapangkan masa kita dengan Allah, dengan ibadah. Kita peruntukkan sebahagian daripada harta kita tadi, infak fi sabilillah, sama ada dengan zakat ke, dengan sedekah ke, apa namalah, kan? Allah Ta'ala barulah lapangkan rezeki kita. Jadi kita buat apa yang Allah Ta'ala suka, baru Allah Ta'ala bagi apa yang kita suka. Allah Ta'ala suka kita sembahyang jemaah, kan? Kita silaturahim. Itu semua benar-benar yang membuka rezeki. Kita senyum di awal pagi, kan? Sebab disebut dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan, kata Nabi. Siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia sentiasa bercakap yang baik-baik. Jadi awal pagi, sebelum kita bercakap baik dengan orang, kita cakap baik-baik dengan diri kita. Ini yang kadang-kadang kita tak pernah buat. Kalau kita tak pernah bercakap yang baik untuk diri kita, kita takkan boleh nak bercakap yang baik pada orang. Bangun awal pagi, kan? Ya Allah, aku ni pemurah, ya Allah, aku nak sedekah. Ya Allah, hari ni aku sihat, ya Allah, kan? Ya Allah, hari ni aku maafkan orang, mudah-mudahan orang maafkan aku, ya Allah. Ya Allah, hari ni aku memudahkan urusan orang lain, mudah-mudahan semua urusan aku dipermudahkan oleh orang. Kita cakap yang baik-baik kepada diri sendiri, baru kita boleh cakap yang baik-baik kepada orang. Dan kita akan jumpa orang yang baik-baik, yang akan bercakap yang baik-baik kepada kita. Kita takkan dengar ucapan-ucapan yang tak baik, sebab kita mulakan hari kita dengan perkataan yang baik untuk diri. Itu sebab bila kita nak sayang makhluk Allah, bila kita nak sayang manusia yang lain, bila kita nak sayang kepada sesama Muslim, yang pertama sekali kita kena sayang kepada diri sendiri. Kita tak sayang diri sendiri, macam mana kita nak sayangkan orang? Betul tak? Kita tak ada masa nak beri kepada diri kita untuk sembahyang jemaah, makna kita tak sayang diri kita. Jadi bila kita tak sayang diri kita, macam mana kita nak ajak orang kepada kebaikan? Kita pun tak suka kebaikan. Jadi sayang diri kita, jaga diri kita dengan melakukan ibadah, jaga diri kita daripada melakukan maksiat, jaga. Itu tandanya kita sayang diri sendiri. Baru kita boleh sayang kepada orang lain. Ini Allah Ta'ala bagi kesihatan baik, kita tak sayang, kan? Kita sendiri yang rosakkan kesihatan kita. Kita kalau sakit, memanglah ada orang jaga, tapi kalau orang lain sakit, kita boleh jaga tak? Nak jaga kau macam mana? Aku pun sakit, dia kata. Habis macam mana kita nak sayang kat orang? Kita nak mendoakan orang lain, tapi kita lupa doa untuk diri sendiri. Jadi kita doa yang baik-baik untuk diri kita, mudah-mudahan kita jadi. Sebab disebutlah hadis kan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak beriman seseorang kamu sehinggalah kamu kasih kepada saudara kamu seperti mana kamu kasih kepada diri sendiri. Hadis ni Nabi suruh kita kasih kepada sahabat, kepada orang lain, macam kita kasih kepada diri sendiri. Jadi macam kita kasih kepada diri sendiri tu, macam mana kita kasih diri kita? Kalau kita tak berapa kasih diri kita, boleh tak kisah, boleh tak peduli, kan? Nikmat Allah, rezeki Allah Ta'ala bagi kepada kita, kita tak jaga, memang kita takkan boleh kasih kepada orang lain. Jadi tu. Jadi sayangi diri kita sendiri, mudah-mudahan kita akan dapat sayang kepada orang lain. Jaga diri kita, baru kita boleh jaga orang lain. Ustaz sihat, contoh itu ada buat emas minta maaf ya, ada emas pasal nak kuliah, saya buka kopi sembilan Jumaat ni saya pakai je. Ustaz saya sihat, saya pakai ke? Kan doktor nasihat yang tak sihat dia pakai. Saya kata, sebab saya sihat kan saya pakai. Sebab apa? Sebab takut orang keliling tak sihat, menyebabkan saya pun akan jangkit jadi tak sihat, daripada sihat jadi tak sihat. Jadi saya pakai lah.
Orang yang tak sihat memang dia guna pakai, takut yang tak sihat tadi berjangkit kepada orang yang sihat. Jadi kenapa kita pakai? Sebab kita sayang diri kita, dan kita juga sayang kepada orang lain. Tu. Ini tak, ni kita tahu, ini saya seminggu ni saya tak ada salam dengan orang. Saya kata sebab kawasan Suruman, kawasan merah, saya tak salam. Sebelum ni dia dah ringan-ringan dah, salam lah, orang salam kita salam lah. Ini tak ada macam ni ya, kan? Tak salam tak salam. Kan? Orang tanya, ustaz ni tak yakin ke? Apa tak yakin pula? Salam ni sunat, jaga kesihatan tu wajib. Jadi kita tinggalkan sekejap satu yang sunat, salam ni, dengan mudah-mudahan kita dapat jaga kesihatan. Jaga kesihatan wajib, salam sunat. Besok dah sihat semua, salamlah balik. Kan? Jadi tu. Jadi jangan salah faham. Memang kita ni Allah Ta'ala suruh tawakal, tapi dalam waktu yang sama ikhtiar kena ada. Doa kena 100%. Kan? Usaha kena 100%. Kan? Tawakal pun kena 100%. Jangan doa 20%, usaha 60%, tawakal 20%. Macam mana jadi macam tu? Tak jadi. Sebab kalau orang tanya saya, ustaz macam mana ustaz? Usaha, doa, tawakal, berapa peratus nak bagi? Jawab mudah aja. Doalah 100%, sepenuh jiwa dan raga kita, serah pada Allah 100%. Kan? Tawakal 100%, pasal kita ni tak ada apa-apa. La haula wala quwwata, tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billah, kecuali dengan izin Allah. Cerdik macam mana bila, pandai ke, kuat macam mana, sihat macam mana pun, kalau tidak dengan izin Allah, tak sampai juga surau. Kan? Yang kaki 3 yang sampai, 2 kaki 3. Semayang 4 kaki, jalan 3 kaki, pakai tongkat 3. Bila dia semayang jadi 4 pasal duduk atas kerusi. Kan? Jadi tu, orang tak sihat sampai. Tapi orang yang sihat belum tentu sampai. Semua biiznillah, semua dengan izin Allah Ta'ala. Sebab kita tahu, kita ni datang surau masjid ni bukan soleh sangat pun, kan? Sebab Allah Ta'ala beri hidayah kepada kita datang surau. Kalau Allah Ta'ala stop hidayah dia, tak ke mana kita, kan? Syukur pada Allah Ta'ala. Jadi tu, kan? Jaga, kan? Jadi tu kita tahu, jaga kesihatan tu wajib, kan? Amalan-amalan yang lain tu sementara waktu, pasal dia sunat, kita tinggallah sekejap yang sunat tu, kan? Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan, kan, gambaran daripada hadis ni, kan, apa pun kebaikan yang kita buat, walaupun siapa saja, tak kiralah orang yang kita nak tolong tu dia orang kaya ke, orang yang kita nak tolong tu dia orang sehat ke, kan, orang yang kita nak bagi bantuan dan pertolongan, siapa saja, kan, asalkan berbuat baik kepada manusia, ada 2 ganjaran. Yang pertama, Allah Ta'ala beri pahala. Yang kedua, Allah Ta'ala ampunkan dosa. Walaupun kebaikan yang kita buat tu kecil sikit. Kita tengok tuan jiran kita keluar rumah tadi, terlupa tutup itu pagar, kita tolong rapatkan, tolong engselkan, Masya Allah, tabarakallah. Nak elak binatang masuk, nak elak pencuri masuk, kan, nak elak benda-benda yang tak baik, kita pun engsel. Contoh simple je pun, ya? Ataupun nampak tadi anjing keliaran, kan, sepah sampah tu, sepah depan rumah jiran kita, kan, kita ambil kutip, masuk balik dalam tong sampah tu, biar bersih persekitaran tu. Bukan sampah dan, kan, sampah mah dia tak tutup, kan. Dah, walaupun simple aja, kutip sampah tadi, walaupun satu bokeh polisterin macam tu, kan, ambil masuk, pun besar ganjaran pahala, kan? Dapat pahala, ampun dosa, dapat pahala, ampun dosa, Masya Allah, kan? Simple untuk kita buat kebaikan. Tak payahlah kita nak tunggu kebaikan yang besar-besar ni, tak payah, kan? Kita buatlah kebaikan yang kecil-kecil, yang low profile, yang tak viral, kan? Kadang kita ni suka buat kebaikan yang viral je, yang tak viral tak buat, kan? Nak viral sendirilah, selfie bukan susah pun. Ambil sampah polisterin tadi, selfie je. Alhamdulillah, hari ni saya dah berjaya membuang sampah di jalanan, masuk Facebook, okey,
Niat kena betul. Tapi kalau setakat buang sampah polisterin, kan, kalau netizen ni dia tak betul, dia kutuk gitu. Alah, polisterin pun nak heboh. Sebenarnya kita niat tadi nak beri galakan kepada orang lain untuk kita kalau nak posting macam tu je. Niat kita nak post kebaikan kita, tujuannya untuk beri galakan orang lain untuk buat baik. InsyaAllah selamat hati kita. Kan? Tapi kalau derma RM1 dan tabung, biasa ada orang selfie RM1 kan, senyum kan, derma untuk hari ini selfie. Tak ada pula orang buat RM1 kan. Satu lagi RM1 lagi. Dah buat aja kan, supaya beri galakkan kepada orang. Kan, hari ni saya derma RM1 dekat surau An-Nur. Ambil gambar. Siapa yang nak derma lagi, sila masukkan nombor akaun ni. Itu lagi bagus. Macam ni kan adanya. Jadi orang tu, alah RM1 dia dah. Alah kau kaya, tambahlah RM10 tu kan. Masuklah akaun tu. Kalau rasa bank in tu tak viral, slip itu. Bila dah bank in tu kan ada slip kan, slip gambar dengan slip. Nak aku RM10 tu dah. Okay, fine. Orang lain pula tengok, alah RM10, aku RM100 pula tu dah. Kan orang belakang mungkin banyak tabung. Bagi galakan pun boleh, dengan syarat niat tadi bukan kerana nak menunjukkan amalan, batal pula. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu membatalkan pahala sedekah kamu bil manni wal adha, dengan tujuan untuk menyebut-nyebutnya ataupun dengan tujuan untuk menyakiti manusia. Tak boleh. Tapi untuk beri galakan, no problem. Tak ada masalah. Wallahu ta'ala alam. Sekali itu dulu aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.